telah memberikan sokongan yang padu saya lihat terutamanya di akhir-akhir ini. Terima kasihlah. Sebenarnya tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita tunjukkan, saudara-saudara, setengah daripada saudara bermula daripada 13 hari bulan Mac. 13 hari bulan Mac sehingga sekarang ini saya nampak nama-nama itu masih terus bersama-sama dengan kita. Mari terus dengan full enthusiasm. Makin terus tuan-tuan insya-Allah dengan menunjukkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga mereka melambai kawan mereka, menjemput kawan mereka melalui like and share dan juga adding kawan-kawan, tag kawan-kawan, tag kawan-kawan, tag kawan-kawan untuk mengikuti program ini. Alhamdulillah, di Singapura pun nampaknya teman-teman di Singapura. Saya harap teman-teman di Singapura bagi tahu sahabat-sahabat, like and share sahabat-sahabat di Singapura, sahabat-sahabat di Semenanjung, sahabat-sahabat di Johor, di mana juga. Begitu juga teman-teman di Brunei Darussalam. Teman-teman mintalah tuan-tuan, sebarkan kepada teman-teman, sebarkan kepada sahabat-sahabat. Sebab huraian-huraian yang diberikan, setengah daripadanya agaknya termasuklah program pukul 9.15 malam seperti malam tadi tuan-tuan dan puan, jarang kita dengar. Mana kita ada dengar tuan-tuan dan puan, ada orang masuk keluar penjara 49 kali. Ada orang masuk keluar penjara 49 kali. Mana kita pernah mendengar tuan-tuan dan puan, 90%, lebih 90% daripada pegawai penjara, pegawai kaunselor kanan penjara yang menyertai kita malam tadi menyebutkan lebih daripada 90% buta langsung tentang agama. Tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran, apa pun buta tentang agama. Mana juga kita boleh memikirkan tuan-tuan dan puan insya-Allah daripada yang masuk penjara itu, penjara Kajang misalnya. Satu hari tuan-tuan tahu berapa bilangannya? Antara 100 ke 200. 100 ke 200 banduan-banduan baru yang memasuki penjara. Tuan-tuan, penuh sesak penjara-penjara. Padahal seperti dadah tuan-tuan, hukumannya mati. Kalau didapati bersalah memiliki mengedar tuan-tuan certain amount dadah, maka hukumannya mandatory death. Hukumannya mati, tuan-tuan, wajib mati. Tuan-tuan dan puan, tapi orang tak takut. Hanya kita kena tanamkan tuan-tuan, takut undang-undang satu hal, takut peraturan satu hal, takut kata orang penalty satu hal, takut hukuman satu hal. Tapi takut kepada Allah, tuan-tuan. Takut kepada Allah. Ya Allah, takutlah kepada Allah. Tuan-tuan, macam mana kita nak takut pada Allah? Pagi tadi, tuan-tuan, kita bertahajud. Kenapa kita boleh menitiskan sebutir dua air mata? Pasal kita takut kepada Allah. Kita harap kepada Allah. Itulah taqwa. Itulah taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu tingkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Jangan kamu mati dengan izin Allah. Kamu dimatikan sebagai muslim. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Pagi Jumaat yang mulia ni tuan-tuan. Pagi Jumaat yang mulia ini, takutlah kepada Allah. Haraplah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Sayangi Allah. Cintai Allah. Ikut perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah tuan-tuan. Ikut perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Malam tadi kita berbincang tajuknya, remehkan dosa. Meremehkan dosa. Meremehkan dosa tuan-tuan dan puan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah aku dan anakku dan cucu-cucuku termasuk dalam kumpulan mereka yang meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Bukan meremehkan makanan, bukan meremehkan pakaian, bukan meremehkan kereta, bukan meremehkan rumah, bukan meremehkan teman-teman. Bukan. Bukan meremehkan perjalanan, bukan meremehkan pendidikan yang diberi, bukan meremehkan guru, bukan meremehkan orang alim. Bukan. Meremehkan dosa. Dan ada di antara kita bangga melakukan dosa. Ada hadis, dia melakukan dosa waktu malamnya, paginya diceritakan kepada kawan-kawannya dengan bongkak dan sombong terhadap kehebatannya melakukan dosa itu. Ya Allah, tuan-tuan, ya Allah, ya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, pagi ini kita tajukkan sebagai hormati jenazah. Berilah penghormatan terakhir yang sebaik-baiknya kepada jenazah. Saya nak bacakan tuan-tuan dan puan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaqudu hatta tuda'.
Apa dia kata? Apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah. Sesiapa yang mengiringi, maka janganlah kamu duduk sehingga jenazah diletakkan. Tuan-tuan ni. Idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda'. Apa dia? Apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah. Tengok jenazah, bangun. Sesiapa mengiringinya, maka janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Satu masa, tuan-tuan dan puan, jenazah Yahudi. Orang Yahudi, jenazah Yahudi lalu. Apa Nabi buat? Nabi bangun. Jenazah Yahudi, penentang Islam, penentang kuat Islam, sampai sekarang ni, tuan-tuan, orang-orang Palestin, orang di luar Palestin, tuan-tuan, dihimpit hari-hari Yahudi laknat ini. Menyebabkan, tuan-tuan, 4,000 orang Palestin menjadi, tuan-tuan, pelarian-pelarian di Syria, di Turki, di Lebanon. Kesian mereka, tuan-tuan. Begitulah orang Yahudi, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad SAW, lalu jenazah Yahudi, Nabi bangun. Sahabat tanya kepada Nabi. Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi, ya Rasulullah. Apa jawab ya Rasulullah? Idza ratumul janazah faqumu. Apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah. Hatta orang Yahudi, bangunlah. Sebab bila dah mati, tak tahu apa dah, tuan-tuan. Dia bukan musuh kita lagi waktu dia mati. Tak ada dah. Dia jenazah, dia kaku, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh berjalan, dia tak boleh mendengar, dia tak boleh melihat. Okey, itu kita letakkan senario yang macam itu. Macam mana pula yang meninggal itu suami kita atau isteri kita? Suami isteri yang kita dah kahwin, dalam konteks saya dah kahwin 48 tahun, tuan-tuan. 48 tahun. 2 tahun lagi nak merayakan, tuan-tuan, 50 tahun, tuan-tuan. Saudara yang saya muliakan sekalian ni. Isteri yang paling rapat, suami yang paling rapat. Hingga tidak ada aurat antara kita dengan dia. Cerita baik kita cerita dengan isteri, cerita buruk kita cerita dengan isteri, menangis bersama dengan isteri, rintih bersama dengan isteri, hal anak cerita dengan isteri, hal menantu cerita dengan isteri, hal kewangan cerita dengan isteri, hal sakit cerita dengan isteri, hal gembira cerita dengan isteri. Kita tak cerita dengan anak kita. Hal private kita cerita dengan isteri. Hal dalaman kita cerita dengan isteri, hak hati kita dengan isteri, hak jiwa kita cerita dengan isteri, hak perasaan kita cerita dengan isteri, hak tangisan kita cerita dengan isteri. Dan suami isteri, tuan-tuan. Begitulah rapatnya, begitulah rapatnya. Takkanlah bila kematian isteri, suami nak melenggang-lenggang begitu saja. Suami nak lepas tangan begitu saja. Suami tak menunjukkan rasa simpatinya begitu saja. Suami menyerahkan seluruh pengurusannya kepada orang lain begitu saja. Suami pergi undur-mandir melayan tetamu di sana dengan rokoknya di mulutnya begitu saja. Suami gelak-gelak begitu saja. Suami tak menunjukkan emosi. Baguslah tak tunjukkan emosi, tapi tak menunjukkan emosi menggambarkan jiwanya, tuan-tuan, jiwanya kosong. Peninggalan isteri setengah-setengahnya seronok dengan isteri yang meninggal. Pasal mungkin ada rancangan yang lain daripada itu. Dan anak-anak bila meninggal ibu dan ayah terutamanya, yang mempunyai harta yang banyak, gembira. Nampak mengalirkan air mata tapi hati gembira. Pasal apa gembira? Tuan-tuan dan puan, kita dah ada dalam calculation. We have calculated how much the wealth of our parent. Berapa banyak harta bapa aku, macam mana pembahagiannya, aku anak yang sulung, macam mana pembahagiannya. Tanah rumah ni siapa punya, tanah dekat Golden Triangle siapa punya, rumah kedai kat Golden Triangle siapa punya, hotel kat sana siapa punya. Tuan-tuan dan puan, itu calculation dalam kepala kita. Kalau itu calculationnya, di mana kasih, di mana sayang, di mana cinta, di mana harapan, di mana simpati. Yang Rasulullah menunjukkan sifat sayang kepada jenazah, kasihnya. Tak kisah sama ada Islam atau bukan Islam. Bangun, bangun, bangun. Hormati jenazah. Kalau kamu sedang membawa jenazah, bangun, semuanya bangun. Yang melihatnya, yang memegang kerandanya, bangun, semuanya bangun. Bangun sehingga jenazah itu sudah diletakkan, barulah kamu boleh duduk di tempat kamu. Saudara, apa artinya? Artinya penghormatan, hormat.
Dan saya nak cerita tentang penghormatan ni dalam keluarga terdekat. Tadi saya kata suami yang meninggal, isteri mesti menunjukkan hormat. Isteri yang meninggal, suami mesti menunjukkan hormat. Ayah yang meninggal, anak-anak mesti menunjukkan hormat yang tertinggi. The highest form of respect, the highest degree of respect. Tunjukkanlah penghormatan kepada ibu dan ayah. Macam mana nak hormat? Macam mana nak hormat, tuan-tuan? Bercakap dengan ayah dan mak yang telah pergi tak boleh bercakap lagi pasal dia dah jadi jenazah. Tak boleh. Apa nak buat lagi? Nah, kalau kita askar nak tabik dia, tak perlu. Dia tak balas tabik. Dia tak reti pun dia tabikkan. Apa kata tuan-tuan? Nak jerus apa dia? Tak perlu lagi. Tak perlu lagi dah. Nak bagi hadiah apa dekat dia? Tak perlu tanda hormat. Tanda hormat bagi hadiah. Tanda hormat bagi ucapan, tuan-tuan. Ucapan dalam berbagai bentuk. Terima kasih ke ucapan sayu, dergahayu. Berbagai-bagai ucapan. Baguslah ucapan kepada keluarganya. Tapi pada mayat, it means nothing. It doesn't mean anything. Dia tak boleh respon. Dia tak tahu. Dia dah habis. Ketikanya dah sampai. Masanya dah sampai. Waktu yang dia diletakkan bumi ini, macam saya 73 tahun, dah sampai waktunya. Cukup dah, cukup dah, cukup. Balik tuan-tuan, menghormati jenazah. Yang saya nak sebutkan ni tuan, jenazah ahli keluarga terdekat. Anak tadi menghormati jenazah ibu atau ayah. Menantu menghormati ijazah ibu mertua, ayah mertua. Cucu menghormati jenazah tok dan tok wan. Cicit menghormati jenazah tok wan, tok wan. Begitulah dia. Tapi saya nak menyebutkan apa dia penghormatan, macam mana cara dalam Islam, tuan-tuan, dalam Islam bukan saja tunduk, bukan saja tuan-tuan dan puan, insya-Allah, bukan saja kita bangun menghormati jenazah yang datang. Tetapi yang pertama sekali tuan-tuan, penghormatannya mesti tunjukkan kasih sayang yang setinggi-tingginya kepada jenazah, terutamanya jenazah keluarga terdekat. Tuan-tuan, bila kita menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, tuan-tuan, bila mati saja tuan-tuan, saya nak sebutkan ada beberapa perkara dalam buku ni tuan-tuan. Dalam buku ni didetailkan tuan-tuan, detail satu persatu dalam buku ni. Disebutkan satu persatu bagaimana caranya menghormati ibu dan ayah yang telah pergi bertemu dengan Allah. Didetailkan satu persatu tuan-tuan, didetailkan satu persatu. Macam mana caranya kita menghormati ibu dan ayah kita. Inilah tuan-tuan dan puan, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Dapatkan buku ini tuan-tuan. Dapatkan buku ini. Jangan satu saja, ada 3 tuan-tuan, 3. Yang pertama, buku ini, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Yang kedua tuan-tuan, husnul khatimah, impian setiap muslim. Saya juga karang, ini saya karang ni. Yang ketiga, isteriku ketua bidadari syurga. Ketiga-tiga ini kita panggil buku 3 serangkai karangan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Dapatkanlah tuan-tuan. Apa tajuk buku ini? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, saya buka page 133. Page 133. Pengurusan semasa nazak. Tajuk dia. 1, tindakan yang pertama, wujudkan suasana syahdu. Sayang mak, sayang ayah ni. Syahdu. Jangan ada bunyi-bunyi muzik. Jangan ada bunyi-bunyi gelak ketawa. Jangan ada suasana riang ria. Jangan ada yang datang tidak menutup aurat. Jangan ada bersembang-sembang kosong di sebelah mayat. Jangan ada yang pura-pura menangis di sebelah mayat. Jenazah orang Islam tidak dibenarkan kita tangisan berpura-pura seperti itu. Tapi jenazah orang dalam agama lain memang digalakkan, disuruh, bahkan dibayar untuk menangis. Kita tidak. Saya dikabarkan begitu tuan-tuan ya. Walaupun saya tidak berapa faham budaya mereka. Ya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya, itu cara dia. Yang pertama sekali, lahirkan suasana syahdu. Okey,
Itu waktu jenazah berada di sakratul maut. Yang kita dah we have dealt with this one. Dah kita dah cerita benda ni. Nombor 2, himpunkan anak-anak dan keluarga terdekat. Himpunkan anak-anak dan keluarga terdekat. Dan suami dan isteri di sebelah mayat, betul-betul di sebelah mayat, sebelah kanan tu. Anak-anak susunlah anak-anak yang cantiknya, yang tua, yang sampai yang kecil. Dan kita pun sudah melantik siapa yang akan mentalkinkan. Siapa yang akan mentalkinkan, tuan-tuan? Kita dah lantik dan dari keluarga kita siapa yang mentalkinkan. Tuan-tuan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati ini dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang kita dah namakan? Kita ada perancangan, tuan-tuan. Siapa yang mati, mak mati, anak-anak kena rancang. Isteri mati, suami kena rancang. Suami mati, isteri kena rancang bersama dengan anak-anak. Macam mana nak dirancang waktu nyawa nak putus? Macam mana nak dirancang waktu nyawa betul-betul saat yang ditarik oleh malaikat maut? Macam mana nak dirancang waktu mayat sudah menjadi mayat? Macam mana nak dirancang, tuan-tuan, pengurusan mayat selepas itu? Macam mana nak dirancang? Seluruhnya kena ada perancangan, tuan-tuan. Jangan kita bagi orang masjid saja buat. Jangan kita bagi orang surau saja buat. Dan kita lepas tangan. Sebenarnya, kerja-kerja itu afdal, more virtuous. It is incumbent upon the close relative untuk menjalankan, melaksanakan tugas-tugas itu. Bukan orang masjid, bukan orang surau. Sebab itu, kita kena ada ilmu tentang itu. Sebab itu, buku yang saya sebutkan tadi ini sangat relevan. Buku ini sangat relevan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan dan puan, tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuan-tuan, dalam keadaan sedu sedan tadi, seorang telah dilantik. Dan di awal-awal lagi, untuk mentalkinkan mayat dengan perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dan puan yang hati sekalian, jadi bila sudah ditalkinkan, mayat dah putus nyawa, tuan-tuan, putus dah nyawa mayat, tuan-tuan dan puan, yang apa yang perlu dilakukan ialah meninggalkan mengurus jenazah. Yang pertama, tutup mata dia. Nanti ada caranya. Dalam buku ini diletakkan caranya. Cara nak tutup mata, tuan-tuan. Macam mana nak tutup mata jenazah? Ni, macam mana? Kemudian, ikat mukanya. Ikat mukanya. Macam mana nak ikat muka? Dalam buku ini disebutkan macam mana nak ikat muka itu. Tuan-tuan dan puan, macam mana caranya? Yang ketiga, meletakkan jenazah ke tempat yang sesuai. Ada 19 step. Ada 19 step, langkah 1 sampai langkah 19. Buku ni, tuan-tuan, buku ni. Kalau ada kematian, tuan-tuan, rujuk buku ini saja, tuan-tuan. It's almost complete, tuan-tuan dan puan. From A to Z, I think this one is got to be referred to. This is the reference, the main reference. Yang lain buku pun ada, tuan-tuan, ada. Tapi ini sudah ditulis, sudah menggambarkan step 1 sampai step 19. Yang dibuat secara kronologi. Yang dibuat secara, tuan-tuan, one after the other, step by step. Ini telah dibuat begitu. Kemudian, tuan-tuan, meletakkan jenazah ke tempat yang sesuai. Meletakkan jenazah ke tempat yang sesuai. Ada sahabat-sahabatnya, ada saudara maranya yang datang. Tak payahlah naik ke tingkat atas. Tak payahlah pergi satu bilik ke satu bilik. Nak cari jenazah, tak payah. Letaklah di ruang tamu yang paling sesuai. Yang akses mudah. Aksesnya mudah. Untuk orang datang mudah. Untuk sahabat datang mudah. Untuk keluarga datang mudah. Dan kemudian, tuan-tuan, menanggalkan pakaiannya. Pun menanggalkan pakaiannya. Pun disebutkan, tuan-tuan, satu persatu di sini. Macam mana caranya nak menanggalkan pakaiannya? Ni. Macam mana caranya nak menanggalkan pakaian? Kalau dia pakai baju, macam mana? Tuan-tuan, nak dibuka satu persatu ke? Nak dibuka macam kita orang hidup? Nak dibuka dengan tangan, dengan bahu bersilang begitu? Tak boleh. Jadi biasanya kita potong aja, kita gunting aja bajunya, tuan-tuan dan puan. Kemudian, tuan-tuan dan puan, posisi tangan. Macam mana posisi tangannya? Ini pun ditunjukkan dengan jelas. Orang Islam yang meninggal ada posisi tangannya. Posisi tangannya seolah-olah seperti kita sedang mengangkat takbir dan letakkan tangan di dada tu. Itu posisinya. Dalam buku ni dijelaskan dengan lebih detail lagi caranya. Kemudian mesyuarat waris. Penting ni. Langkah yang ke-6, mesyuarat waris. Mesyuarat.
Ini perkara besar tuan-tuan. Ini perkara besar. Nabi Muhammad SAW dalam keluarganya bersama Aisyah, bersama Khadijah, bersama Maimunah, tuan-tuan, bersama-sama Ummi Kalthum, semua ni Nabi mesyuarat. Yang kecil-kecil pun dia mesyuarat, yang kecil-kecil pun mesyuarat. Tuan-tuan, kita mesyuarat dalam Islam memang disebut apa pun mesyuarat. Sebab itu saudara, kita diminta kalau dapat lazimkan mesyuarat keluarga, lazimkan mesyuarat ibu bapa dengan anak-anak, lazimkan mesyuarat dengan menantu, dengan cucu dan sebagainya. Yang itu insya-Allah lah kita cuba, dan saya pun cubalah tuan-tuan di peringkat keluarga untuk melakukan dan melazimkan mesyuarat tuan-tuan dan puan. Dan apa juga tuan-tuan kita buat, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Bila kita sudah berazam, sudah bermesyuarat, sudah dapat kata sepakat tentang satu perkara, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat ruh daripada mesyuarat yang kita lakukan itu tuan-tuan. Kemudian mesyuarat waris, memberitahu secara rasmi. Ini langkah yang ketujuh, memberitahu secara rasmi. Bagi tahu secara rasmi. Tuan-tuan yang pakai Facebook, yang pakai WhatsApp, pakai WhatsApp, yang pakai Instagram, yang pakai YouTube, tak kisahlah pakai apa pun. Tuan-tuan yang pakai Facebook, Dan yang pakai macam mana pun tuan-tuan, sekarang ni tak ada masalah, langsung tak ada masalah. Kalau dapat tuan-tuan, kita dah ada senarai saudara mara yang nak diberitahu dengan nombor telefonnya. Kena buat tuan-tuan dan puan. Bila ayah dan mama yang dah sakit, agak lama sakitnya, inilah persediaan-persediaannya. Bukan nak minta mereka pergi, tetapi bendanya mesti dulu. There is such thing as planning, there is such thing as managing. Tuan-tuan itu dia. Plan and manage. Things will go very smoothly. The smoothness of things, yang berlaku pada jenazah, itulah tanda hormat tertinggi, kasih tertinggi, sayang tertinggi, cinta tertinggi kepada ibu dan ayah. Kalau kain pun tak ada, kain batik pun tak ada, tercari sana, tercari sini, kapas baru nak beli. Ditanya tak ada, tak tahu di mana, gunting tak tahu di mana. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Malu kita dengan tetamu-tetamu yang datang, dengan anak isteri, dengan teman-teman dia. Malu kita. Tak ada persediaan langsung. Maknanya kita tak hormat langsung kepada mak dan ayah, kepada suami atau isteri, kepada kakak, abang dan adik yang telah pergi. Kan ada gambaran-gambaran mereka nak pergi bertemu Allah. Terutama yang sakit-sakit lama. Sakit-sakit yang terminal, sakit-sakit yang lama. Kan ada tanda-tanda dah. Kita pun nampak doktor ada bersama dengan kita. Setengah ahli keluarga kita ada yang doktor pakar pun ada ahli keluarga kita. Takkan tak dapat clue daripada dia. Daripada situlah kita buatkan persiapan-persiapan tuan-tuan dan puan. Kemudian sijil kematian. Ini sijil kematian. Nak mengkebumikan kena ada sijil kematian. Uruskan dengan pihak polis untuk mendapatkan pengesahan kematian dan mengeluarkan sijil mati untuk tujuan pengkebumian. Kena tuan-tuan. Ini yang langkah yang ke-8. Ini langkah yang ke-8. Langkah yang ke-9, khidmat penggali kubur. Siapa yang menggali kubur? Tak payahlah anak-anak gali kubur. Tapi anak-anak kena masuk dalam kubur, penggali kubur naik, kita masuk dalam kubur, menyambut dengan hormat jenazah mak, ayah, abang, kakak dan adik. Kita sambut. Jangan penggali kubur sambut, kita sambut. Anak-anak sambut, suami sambut, tuan-tuan. Isteri tidak sambut, suami sambut. Isteri tak payah masuk dalam kubur tu. Perempuan tak boleh masuk dalam kubur tu. Kita. Anak perempuan tak payah masuk dalam kubur. Tak payah menyambut. Anak lelaki yang sambut. Tak ada anak lelaki menantu, tak ada menantu cucu. Takkan semuanya barisan itu tak ada. Kemudian tuan-tuan dan puan, khidmat penggali kubur, khidmat van jenazah. Itu yang ke-10. Langkah yang ke-10, khidmat van jenazah. Dan kita dah ada tuan-tuan. Dah ada nombor telefon dia, siapa yang in charge, siapa yang memandu, semuanya dah ada tuan-tuan. Let me reiterate again. Bahawa tuan-tuan dan puan-puan, things has to be managed. Plan and manage. And you have got executors, the one who executes.
Siapa dia? Siapa yang menjalankan? Nak membagi tahu keluarga, siapa? Yang nak mengendalikan jenazah mesyuarat, siapa? Siapa yang nak menguruskan sijil kematian, siapa? Semuanya ada. Itu namanya tasking. Jadi ini kena dibuat, tuan-tuan dan puan. Sebab kita nak bagi yang terbaik. Sebab we do not want to see clumsiness. No. Sebab kita tak mahu, tuan-tuan, banyak sangat arahan. Sebab kita tak mahu menjadi rojak cacah merebah. Tak nak, tuan-tuan dan puan. Kita nak yang terbaik sebagai tanda hormat, kasih, sayang, cinta kepada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Kemudian, tuan-tuan, memandi dan mengkafankan jenazah yang ke-11. Yang ini saya tidak mendetailkan. Yang itu akan diajar sepenuhnya bila tuan-tuan berada nanti, bila siap Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di situlah tempatnya, tuan. Praktikal. Secara praktikal diulang-ulang. 3 hari 2 malam datang yang pertama. Kali kedua 3 hari 2 malam. Kali yang ketiga sampai 5 kali datang. Modulnya 5 modul 3 hari 2 malam. Praktikal. Di mana, tuan-tuan? Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang kita nak dirikan. Tuan-tuan nak cuba tengok. Di skrin, tuan-tuan dan puan. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan keuntungan. Berharga 12 juta, masuk tanah 13 juta ringgit. Nak dibangunkan. Untuk memberi khidmat, namanya memberi ilmu, tuan-tuan, program pendidikan hujung usia. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Saya ulang balik. Anjung Husnul Khatimah akan mengendalikan program secara bermodul, bersiri begitu. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. 1 modul 3 hari 2 malam. Tuan-tuan dikendaki datang yang berumur 40 tahun ke atas, datang 5 kali 5 modul. 1 modul 3 hari 2 malam. Bila lapang datang lagi, bila lapang datang lagi. Apa bermodulnya? Namanya, tuan-tuan, program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Antara buku teksnya ini. Ini buku teksnya. Inilah antara buku teksnya. Saya buat macam ni, tuan-tuan. Ini antara buku teksnya, tuan-tuan. Ya, InsyaAllah. Inilah antara buku teksnya yang akan dipersembahkan kepada tuan-tuan, insyaAllah. Kemudian, memandi dan mengkafankan jenazah itu detailnya, tuan. Dalam buku ini ada detailnya. Tetapi detail dari segi practical, detail in the form of practicality akan dilaksanakan nanti. Bila kita siap nanti dapat bangunan itu, bila kita beroperasi nanti, datanglah. Orang Brunei sila datang, orang Singapura sila datang, Selatan Thailand sila datang, Indonesia sila datang. Datanglah. Programnya 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dengan, tuan-tuan, dengan facilities, dengan seluruh, tuan-tuan dan puan, keperluan-keperluannya di peringkat 3-star hotel. Hotel 3 bintang. Tak perlu bayar. Hanya menderma saja. Tak perlu bayar. Yang miskin free. Kita ada jatuhan kuasa penapis nanti. Miskin betul-betul. Fakir betul-betul. Free. Yayasan Sabah akan bayar. InsyaAllah kehadiran mereka itu. Sebab itu, yayasan nak bayar, tuan-tuan, duitnya kami dapat daripada tuan-tuan dan puan yang berderma untuk tujuan ini. Tuan-tuan, derma, tuan-tuan, dalam bentuk wakaf, zakat, infak, sadaqah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. Semuanya non-profit making. Tolong, tuan-tuan. Sekarang juga bagi. Peringkat individu, persorangan. Bagi persorangan. Kalau tuan-tuan, saya cadangkan. Tuan-tuan buat yang mudah sekali, auto debit. Auto debit atau standing instruction pergi kepada bank. Wahai bank, tolong setiap bulan, 30 hari bulan, potonglah RM10, RM10. Potonglah RM50, RM50. Potonglah RM100, RM100. Atas nama Yayasan Kebajikan Sabah 2016, insyaAllah. Dan resit kita akan keluarkan. Tuan-tuan sedar, tak sedar, tuan-tuan ingat, tak diingat, bank akan potong 30 hari bulan, on the dot. Bank akan potong dan masukkan dalam akaun kita. Itu namanya standing instruction, auto debit. Buatlah, tuan-tuan dan puan. Buatlah. Biar mengalir, terus mengalir. Sebelum siapnya, Anjung Husnul Khatimah dah mengalir. Bila dah siap, dah mengalir. Kalau bertemu, berfungsi seterusnya, sampai kita mati, terus mengalir. Bayang, tuan-tuan.
It is not big. If it is $1, if it is $10, if it is $50, tuan-tuan, how much you spend when you take your children, you take your family out for dinner ke, for lunch ke, you got to pay something about RM200, tuan-tuan dan puan, untuk 6-7 orang. Tapi kita keluar. Tapi untuk ini, tuan-tuan, untuk ini, RM200 untuk makan sekejap, kenyang sekejap, besok keluar dah dia. Tapi yang ini, tuan-tuan, tak keluar-keluar sampai akhirat nanti bertemu dengan Allah. Inilah ganjarannya. Masya Allah. Kemudian salat jenazah. Kemudian tetapkan waktu salat jenazah. Kan orang tanya, bila nak salat jenazah? Tuan-tuan, biasanya kita dengar, tuan-tuan, bila sembahyang jenazah, bila sembahyang jenazah? Itu kena tekapkan, tuan-tuan. Dan bagi tahu, tuan-tuan, bagi tahu insya-Allah. Ada orang nanti keliling bagi tahu saudara dan saudari sembahyang jenazah nanti pukul 11 insya-Allah. Tepat pukul 11 kita akan sembahyang jenazah. Sekarang jenazah sedang diuruskan, sedang dikafankan dan sebagainya. Kita ingat dalam 40 minit lagi akan siap. Sekarang jam saya dalam pukul 10.15 sekarang ni, insya-Allah pukul 11 tepat kita akan berada di saf masing-masing untuk sembahyang jenazah. Begitu, tuan-tuan dan puan. Tak payah pusing, tak payah buat announcement besar-besar, tak payah. Pergi pelit. Antara kita bagi tahu. Kita tak suara syahdu. Tak nak buat announcement pakai mikrofon besar-besar. Tak payah. Tak perlu, tuan-tuan dan puan. Kemudian solat jenazah. Dalam solat jenazah ni, tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan. Solat jenazah saya baca, tuan-tuan. Mengenai urusan menyembahyangkan jenazah adalah lebih afdal salah seorang anak si mati mengimamkan solat jenazah yang kemudiannya membuat pengumuman terbuka mengenai hutang piutang si mati dan lain-lain tanggungjawab yang Allah yarham masih tidak tertunai sebelum kematian. Pada masa yang sama ucapkan terima kasih dan mengharapkan doa daripada mereka yang hadir. Anak yang dipilih untuk mengimamkan salat jenazah hendaklah daripada awal menguasai ilmu dan praktik salat jenazah. Ini termasuklah rukun-rukun bacaan dan rukun-rukun gerak perbuatannya serta doa yang berkaitan. Elok anak yang dipilih mengadakan sesi cuba uji. Anak yang dipilih untuk menyembayangkan jenazah mak, ayah, abang, kakak dan adik, tuan-tuan, hendaklah mengadakan sesi cuba uji mengenai kafiat salat jenazah di hadapan imam masjid di qaryah masing-masing supaya nak menentukan betul caranya. Betul, tuan-tuan. Sembahyang jenazah ni antara sembahyang yang paling simple, tuan-tuan. Tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada i'tidal, tak ada, tuan-tuan. Tak ada tahiyat awal, tak ada tahiyat akhir, tak ada, tuan-tuan, tak ada. Kemudian B. Ketua keluarga memastikan waktu salat jenazah dijalankan. Anak-anak si mati berbaris di saf pertama. Waktu salat jenazah, ketua keluarga, ketuanya, pastikan di belakang imam itu anak-anak. Anak-anak si mati berbaris di saf pertama di belakang imam, diikuti dengan lain-lain anggota keluarga terdekat. Beritahu mereka inilah cara kemuncak untuk membalas pengorbanan ayah bunda hujung usia. Inilah acara kemuncak, bagi tahu pada anak-anak, bagi tahu pada adik abang, bagi tahu pada cucu-cucu. Inilah acara kemuncak for you to show respect to your grandpa and grandma, to your dad, to your mom. Tunjukkanlah, tuan-tuan. Anak kita ni. Apa yang saya perhatikan, tuan-tuan, bila sembahyang jenazah, tak ada. Anak kita tak ada. Di barisan pertama tak ada, saf kedua tak ada, saf ketiga tak ada, menantu kita tak ada. Macam mana, tuan-tuan? Inilah yang kita sedihlah, tuan-tuan, sedih. Di mana pengorbanan? Di mana penghormatan? Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita berehat sebentar, tuan-tuan dan puan. Kita dah tersasar sikit waktunya. Tapi saya nak menerangkan, tuan-tuan, saya bersemangat betul nak menerangkan ini sebab ini penting dalam konteks menghormati mereka yang pergi. Penghormatan yang diinginkan oleh Allah, yang dipraktik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus peringatan-peringatan itu, cara-cara itu kita nak sumbang kepada mak dan ayah, kepada adik, abang dan kakak yang telah pergi meninggalkan kita, tuan-tuan. Inilah penghormatan yang terakhir yang mesti diberikan kepada mereka. Kita dengar sekarang pesanan daripada Yayasan Sabaha. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks
yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, saya nak beri sikit pengumuman. Besok pagi tuan-tuan, besok pagi hari Sabtu, besok pagi ya. Besok pagi hari Sabtu. Hari ini hari Jumaat, besok pagi hari Sabtu. Tuan-tuan program ini Titisan Embun Pagi besok diadakan lebih awal selepas subuh. Bukan tempat di studio ni tuan-tuan. Besok di Masjid Muaz bin Jabal. Masjid Muaz bin Jabal di Setiawangsa tuan-tuan, Setiawangsa. Muaz bin Jabal, Setiawangsa, saya akan bagi kuliah subuh. Saya diminta dan dijemput untuk memberi kuliah subuh. Jadi, kuliah subuh itu akan ditayang live. Live. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, tuan-tuan seluruh Malaysia termasuk Singapura, Brunei, besok saya tidak di studio. Besok saya bersubuh di Masjid Muaz bin Jabal, salah satu masjid yang agak tuan-tuan, masjid yang makmur di Kuala Lumpur ini, di wilayah persekutuan ini, dan saya akan insya-Allah bersembahyang subuh bersama dengan mereka dan saya akan memberi kuliah subuh. Kuliah subuh saya akan dipancarkan live, tuan-tuan, live melalui juga FB Live Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Sama aja. Hanya waktunya mungkin pukul 6.20, 6.10, 6.9, 6.15 atau 6.20. Sekarang ni subuh pun tidak dibaca surah panjang-panjang masa COVID-19 ini. Jadi doanya pun tak panjang-panjang, tuan-tuan dan puan sekitar dalam pukul 6.05 minit mulalah sembahyang subuh, dan dengan wirid yang ringkas itu biasanya dalam pukul 6.15, 6.20 live besok. Bukan pukul 7 tuan-tuan, pukul 6.20 dah live daripada Masjid Muaz bin Jabal. Daripada di mana tuan-tuan? Setiawangsa, tempatnya di Setiawangsa di Kuala Lumpur, insya-Allah. Ingat tuan-tuan, besok bukan di studio, besok bukan pukul 7, besok Titisan Embun Pagi akan bersiaran daripada Masjid Muaz bin Jabal bersempena dengan saya memberi kuliah subuh di masjid tersebut, insya-Allah besok. Okey tuan-tuan tadi disebutkan ketua keluarga memastikan waktu salat jenazah dijalankan, anak-anak berada di belakang. Dan inilah juga kemuncak kasih sayang dan kecintaan terhadap ibu bapa hujung usia yang telah diterangkan sebelum ini, bahawa mereka sanggup melakukan apa saja demi untuk melihat anak-anak menjadi insan yang berguna. Balaslah jasa, tuan-tuan. Balas jasa ibu dan ayah. Takkan balas dan jasa ibu dan ayah kita tak ada menyembahyangkannya. Takkan nak membalaskan ibu dan baca jazah pada orang menyembahyangkan kita berada di bawah pokok rambutan di depan rumah kita tu isap-isap rokok. Takkan itu caranya, tuan-tuan. Takkanlah bila orang buat masuk jenazah, masuk ke dalam masjid untuk disembayangkan, kita tuan-tuan berborak-borak di luar masjid di sana. Tuan-tuan tak perlu. Sembahyang jenazah seluruhnya, concentrationnya, inilah penghormatan yang paling tinggi kepada mak dan ayah, suami, isteri, adik, abang, kakak, yang kita mesti berikan kepada orang yang telah meninggal dunia, kekasih kita yang telah meninggal dunia, orang yang kita sayang yang telah meninggal dunia. Jangan stop yang lain-lainnya, tuan-tuan. Tak nak borak-borak, tak nak duduk ramai-ramai, tak nak cerita kelebihan-kelebihan orang yang dah pergi. Tak payah, bukan itu masanya. Tak payah berdiri-berdiri, tak payah duduk-duduk, tak payah cari minum, tak payah, tuan-tuan dan puan. Tak payah serokok, tak payah.
Sekarang concentrationnya ialah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah dibawa untuk menghadap Allah dalam keadaan kaku, tak tahu apa pun. Jenazah yang tak datang masjid pun hari ini datang masjid. Tuan-tuan, datang masjid selalunya kaki, 2 kaki kita masuk masjid. Sekarang tuan-tuan, 2, 4, 6, 8 kaki masuk masjid. 8 kaki. 4 kaki di depan, 4 kaki di belakang. Begitu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Bayangkan jenazah yang tak pernah pergi masjid. Bayangkan jenazah yang jarang-jarang pergi masjid. Bayangkan jenazah yang tak pernah duduk dalam majlis ilmu di masjid. Bayangkan jenazah tuan-tuan yang tidak pernah mengaminkan waladdallin. Amin, amin. Jenazah yang pergi tuan-tuan tidak pernah mengaminkan bersama-sama makmum setelah imam menyebut amin. Allah tuan-tuan. Saudara yang saya muliakan sekalian. Dan langkah yang ke-14, menyegerakan pengkebumian. Satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, segerakanlah pengurusan jenazah, kerana sekiranya ia jenazah yang baik, ia berupa kebaikan yang kamu semua segerakan kepadanya. Jika jenazah itu sebaliknya, ia berupa keburukan yang dilepaskan oleh kamu semua. Kalau misalnya jenazah itu jenazah yang tidak baik, minta maaf saya sebutkan ni, tak berapa nak salat, tak berapa nak masjid, tak tahu baca Quran, tak pernah cuba nak membaca Quran, tak pernah belajar baca Quran, tak didik isteri, tak didik anak, isteri tak pakai tudung lagi, anak tak pakai tudung lagi, rumah macam tempat hiburan, rumah macam kelab, rumah macam restoran, makan-makan, tidur-tidur, makan-makan, borak-borak, tidur-tidur, makan-makan, gelak-gelak, tidur-tidur dekat rumah kita. Itu saja. Tuan-tuan, macam mana caranya dia nak disembahyangkan, macam mana masih nak didoakan, bagaimana cara nak dikebumikan orang yang begini, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat kata daripada Haji Izzuddin Abdul Ghani malam tadi, yang menjadi salah seorang daripada ahli panel saya malam tadi, tajuknya meremehkan dosa, tuan-tuan dan puan. Apa dia kata? Lebih 90% daripada banduan-banduan tak sembahyang, tak tahu sembahyang, tak baca Quran, tak tahu baca Quran. Dia kata siapa yang patut dipersalahkan? Kalau dipersalahkan siapa? Mak dan ayah, mak dan ayah, mak kita Hasan Ali sebagai ayah, isteri Hasan Ali sebagai ibu. Apa kita buat pada anak kita? Begitu banyak masa, tak boleh baca Quran. Kita hantar belajar dia sampai overseas, belajar dia overseas, ada masters, ada PhD, tapi Quran tak boleh baca, tak lancar baca Quran. Sembahyang tak jaga sembahyang, meeting. Hal manusia, tapi tidak meeting bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meeting untuk Allah, meeting untuk bertemu dengan Allah, meeting memuliakan Allah, meeting memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Tuan ya. Kemudian menyegerakan pengkebumian, lepas tu menurunkan jenazah. Bila kita turunkan jenazah daripada kereta van jenazah, anak-anak yang turunkan, anak, cucu, cicit, tuan-tuan, menantu-menantu bawa ke permukaan kubur tu. Kita bawa dengan penuh hormat. Jangan laju-laju sangat. Jangan hentak-hentak dalam perjalanan. Jangan. Biar smooth. Make it very smooth. Susun. Yang tinggi dengan tinggi, yang rendah dengan rendah. Supaya tidak dua jenazah itu, tuan-tuan, dalam keadaan balance begitunya. Tidak tilting ke kiri dan tidak tilting ke kanan. Tuan-tuan, itu semuanya pengurusan. Saya mengatakan, even those details need to be taken into consideration. Why? Because we want it to be very smooth. From A to Z, smooth. Tuan nampak. Kemudian, menurunkan jenazah. Langkah yang ke-6, menyambut jenazah. Langkah yang ke-16, dalam 16 ni, langkah yang ke-16, menyambut jenazah. Siapa yang namanya menyambut jenazah? Anak-anak dan keluarga terdekat turun ke liang kubur, untuk menyambut jenazah, atau ibu dan atau ayah atau keluarga terdekat, kemudiannya meletakkan ke liang lahat. Kemudian meletakkannya, tangan anak-anak meletakkan kita ke liang lahat. Saya nak anak saya meletakkan saya ke liang lahat. Sekarang ahli agama minta ahli agama menentukan jenazah dihadapkan kiblat dengan sempurna. Liang kubur lepas tu dikambus. Selepas anak buat, letak di liang lahat, iringkan mengikut kiblat, panggillah orang tuan-tuan spesialisnya, orang agama. Ustaz, betul tak Ustaz? Cara ni betul tak? Sempurna tak Ustaz? Tanya tu pun kasih.
Tanya itu pun sayang. Tanya itu pun cinta. Kita tak nak, even the slightest mistake, when you put your body, the body of your parents tu, tak ada satu mistake pun. Sebab dia nak menghadap Allah. Tuan-tuan, dia menghadap Allah mesti tak ada mistake. Satu mistake pun tak ada. Sebab dia mesti menghadap Allah dengan sesuci-cucinya. Suci daripada segala kelemahan-kelemahan kita menguruskan jenazah itu. Kemudian tuan-tuan ya, bacaan talqin. Kalau misalnya saudara-saudara memerlukan dan konsensus dalam mesyuarat, mentalkinkan talqin. Kalau dalam mesyuarat mengatakan tak perlu talqin, tak perlu talqin. Doa masing-masing kepada mayat insya-Allah. Saya open. I told my children, I am open on that one. You know, nak ditalkinkan pun boleh, tidak ditalkinkan pun boleh. Tidak ada masalah bagi saya. Mentalkinkan pun ada sandarannya, tidak mentalkinkan pun ada sandarannya. Tidak ada masalah bagi saya. Kemudian tuan-tuan yang ke-18, ucapan terima kasih. Bagilah ucapan terima kasih kepada saudara mara yang hadir. Bagilah ucapan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat yang hadir. Bagilah ucapan terima kasih kepada kawan-kawan ofisnya, kawan-kawan pejabatnya. Bagilah ucapan terima kasih kawan-kawan yang sama pencen dengannya. Bagilah ucapan terima kasih kawan-kawan yang selepas subuh pergi capati dengan dia, makan martabak dengan dia, makan mi sup dengan dia, makan soto dengan dia. Tuan-tuan, dan kemudian pulang ke rumah, tuan-tuan pulang ke rumah, bertemu dengan adik-beradik, tengok balik, bincang dalam masa 10-15 minit. Apa yang nak dibuat seterusnya, tuan-tuan? Apa yang nak dibuat seterusnya? Bincang macam mana pengurusan tadi, macam mana penglibatan semua, macam mana penglibatan cicit-cicit, cucu-cucu, macam mana penglibatan anak-anak, macam mana penglibatan anak perempuan, macam mana penglibatan anak laki-laki, macam mana penglibatan isteri, macam mana penglibatan suami, macam mana penglibatan seluruh ahli keluarga, termasuk jiran tetangga, sahabat handainya, tuan-tuan. Yang inilah kita buat sikit reflection of what has been done, in making respect and putting respect kepada ibu, ayah, bunda dan saudara yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sampai di situ ya, sampai di situ. Dan selepas ini tuan-tuan dan puan ya, saya nak lanjutkan lagi apa nak dibuat. Selepas ayah dikemumikan, mak dikemumikan, abang dikemumikan, kakak dikemumikan, setelah suami dikemumikan, isteri dikemumikan, apa nak buat selepas ini? Tuan-tuan dan puan, itu post burial. Selepas pasca pengkebumian, apa nak dibuat, tuan-tuan dan puan? Penting ni. Apa nak dibuat dengan hartanya? Apa nak dibuat dengan sahabat-sahabatnya? Apa nak buat dengan pesanannya? Apa nak buat dengan wasiatnya? Apa nak buat dengan hibahnya? Pentinglah, tuan-tuan, penting. Jangan bergaduh selepas itu. Jangan bergaduh. Jangan masam muka antara adik-beradik. Jangan masam muka antara waris dan sebagainya. Ini sangat penting, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan ya, ini tadi saya menyebutkan ya. Ini tuan-tuan ya, saya cadangkan ni. Apa kata kalau kita seminarkan ini? Saya cadangkan kita seminar setengah hari. Saya boleh pergi ke Singapura untuk seminarkan ini. Saya boleh pergi ke Brunei untuk seminarkan ini. Tuan-tuan ya. Saya boleh pergi ke mana-mana pun, tuan-tuan, ke Malaysia, ke Kota Baru, ke Alor-Setar, ke Kanga, boleh, insya-Allah. Ke Johor Bahru, ke Kuching, ke Kota Kinabalu. Seminar setengah hari pukul 9 sampai pukul 1. Dimulai dengan seminar itu dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Sembahyang duha dan sembahyang hajat. InsyaAllah ada ustaz. Kalau tak ada ustaz, saya yang akan mengimamkannya. Dan kita munajat sikit, kita munajat, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum seminar bermula. Seminar dimulakan dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Lepas itu seminar ada dua pembentangan. Pembentangan yang pertama dan pembentangan yang kedua, seminar akan berakhir dalam 12.45 hingga ke pukul 1. Seminar setengah hari mengenai buku Khidmati Ayah Bonda hingga akhir hayat. Setengah hari saja seminarnya. Tuan-tuan, boleh dibuat di mana-mana. Di Sabah, di Sarawak, di Brunei, di Singapura, Selatan Thailand, di Indonesia. Di Indonesia boleh pergi. Ke Medan kita boleh pergi. Ke mana-mana. Tuan-tuan, kita boleh pergi insya-Allah. Satu lagi nak diseminarkan ini. Buku ini, tuan-tuan. Ini pun boleh seminar. Seminarkan, tuan-tuan. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Sangat penting ni, tuan-tuan dan puan. Kita seminarkan. Siapa yang hadir? Mak, bapa, anak-anak, adik, abang, kakak, saudara dekat, saudara jauh. Tuan-tuan,
hadir dalam seminar ini. Kita buat seminar ni tuan-tuan. Kita buat seminar ni insya-Allah. Apa tajuk seminarnya? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Juga seminar setengah hari. Setengah hari. Siapa yang mesti nak organize? Orang masjid organize. Persatuan penduduk kena organize. Yayasan-yayasan boleh organize. Persatuan-persatuan boleh organize. Pejabat-pejabat swasta boleh organize. Pejabat kerajaan boleh organize. Boleh organize ni tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan. Sekolah-sekolah boleh organize. Universiti-universiti boleh organize. Sekolah-sekolah, PIBG boleh organize program ni tuan-tuan. Tapi saya cadangkan tempatnya oleh kerana kita nak semayang duha dan semayang hajat. Sebelum kita memulakan program setengah hari ini, seminar setengah hari, eloklah di masjid. Pakat dengan orang masjid. Saya lebih selesa kalau dibuat di masjid tuan-tuan. Tak payah bangku, tak payah kerusi. Duduk atas lantai je tuan-tuan dan puan ya. Perempuan di sebelah, laki-laki di sebelah. InsyaAllah kita buat. Saya akan mengendalikan. Seluruhnya saya akan mengendalikan bersama dengan 1-2 orang pembantu yang akan mengendalikannya insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan ya, satu lagi, saya minatkan buku ini. Ini buku yang terbaru buku saya tuan-tuan. Buku yang terbaru. Apa tajuk bukunya tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ni. Tajuk buku ni. Apa tajuk buku ni? Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Ini saya minatkan tuan-tuan. Saya minatkan tu penulisnya. Nampak penulisnya tuan-tuan. Penulisnya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tajuk bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Seminar setengah hari dimulai dengan salat duha, salat hajat. Bantu ada 2 kertas kerja, yang pertama dan yang kedua ditutup 12.45 sampai pukul 1 nanti. Buat dengan persatuan, buat dengan PIBG, buat dengan sekolah-sekolah, buat di universiti, buat di college-college, buat di syarikat-syarikat, buat di jabatan kerajaan, buat di mana-mana pun tuan-tuan dan puan. Kita mulakan seminar dengan semayang sunat duha dan semayang sunat hajat. Kita mulakan begitu tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya harap dapat dijalankan insya-Allah tuan-tuan dan puan Jadi tuan-tuan dapatkanlah buku ni, 3 serangkai ni. Tuan-tuan dapatkan. Sebelum tu tuan-tuan dermalah, infaklah, sedekahlah, wakaflah, zakat tuan-tuan. Tuan-tuan zakat, lebihan zakat itu datang kemari. Tuan-tuan bayar zakat kepada pusat zakat. Bayar zakat kepada wakil-wakil zakat. Tuan-tuan, kalau yang korporat itu sebahagian daripadanya ada 30%, ada 40% dipulangkan semula kepada syarikat korporat untuk syarikat korporat mengagihkan tuan-tuan kepada siapa dia, agihkanlah sebahagiannya kepada Anjur Husnul Khatimah, kepada yang ada syarikat-syarikat yang ada CSR, corporate social responsibility, peruntukan untuk CSR tuan-tuan, membantu badan-badan amal dan sebagainya. Bantulah kami tuan-tuan. CSR yang mana ada peruntukannya pun bantulah kepada kami tuan-tuan, hubungi kami tuan-tuan, berilah bantuan kepada kami insya-Allah. Apa salahnya selama ini tuan-tuan membantu sana, membantu sini dan sebagainya? Apalah salahnya dihulurkan sedikit kepada Komplek Anjur Husnul Khatimah, dihulurkan kepada Yayasan Kebajikan Sabah. Tolonglah tuan-tuan insya-Allah. Kita nak bina secepat mungkin tuan-tuan. Kita akan bina awal tahun hadapan insya-Allah secepat mungkin. Bila sudah kita collect 1/3 daripada 12 juta, 4 juta sudah dikolek, tuan-tuan pakar-pakar yang teknikal mengatakan kita boleh mulakan pembinaan tuan-tuan. Dalamnya ada masjid. Masjid yang besar boleh menampung antara 500 ke 700 orang. Masjid cantik tuan-tuan. Dan ada orang yang sudah pun menaja masjid itu. Sebahagiannya masjid itu dan berharga dalam 3 juta. Tapi 1 juta telah pun ditaja tuan-tuan dan puan Rumah masaknya, rumah makannya, dining hallnya, tempat masaknya sudah pun ditaja. Ada penajanya tuan-tuan dan puan insya-Allah. Saya memerlukan tajaan-tajaan daripada syarikat-syarikat, tajaan-tajaan daripada orang perseorangan yang mampu tuan-tuan untuk menaja program ini insya-Allah. Akhirnya para penonton yang berhormat sekalian, sekali lagi saya hari ini tuan-tuan dan puan, hari ini pukul 11 nanti. Jangan lupa tuan-tuan, 11 nanti siaran yang keempat tuan-tuan dan puan. Apa dia? Khazanah Minda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Khazanah Minda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Saya dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam. Bagus Amir Nur Hizam ni. Pengetahuannya tuan-tuan. Dia boleh sudah mengulas kitab demi kitab, masjid demi masjid, surau demi surau. Pengetahuannya begini tuan-tuan. Soal jawab. Apa saja nampaknya pengetahuannya cukup mendalam untuk memberikan jawapan kepada soalan-soalan tuan-tuan. Tanyalah tuan-tuan. Pukul 11 nanti. Pukul 11 sampai pukul 12. 1 jam saja. Tuan-tuan tanyalah apa saja mengenai anak-anak, mengenai remaja, mengenai suami isteri,
isteri, mengenai amalan agama, mengenai tuan-tuan benda yang wajib yang mesti dilakukan, amalan-amalan yang wajib yang mesti dilakukan. Tanyakanlah tuan-tuan, tanya pukul 11. Dan pukul 9.15 malam ni, 9.15 malam ni macam biasa tuan-tuan. Salam husnul khatimah insya-Allah. Malam ni tuan-tuan ada 2 orang. Satu lagi doktor, saya umumkan awal-awal, Dr. Nur Hidayah, Profesor Dr. Nur Hidayah, dekan pengajian Islam Universiti UiTM di Shah Alam, dekan pengajian Islam UiTM Shah Alam, Profesor Dr. Nur Hidayah Hashim akan bersama dengan kita, dan juga bersama dengan saudara Suhailan, Wan Suhailan akan bersama dengan kita, 2 orang bersama kita pada malam ini pukul 9 suku. Besok pagi hari Sabtu pagi, besok